Ya, okey. Dr. Yap Jowen, pakar pediatrik Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur bersama dengan kita untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penyakit ini dan kenapa ia semakin meningkat, doktor. So, ya betul. Seperti kenyataan yang dah dilaporkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, dia pun, peningkatan kes yang amat tinggi direkodkan untuk tahun ini kalau berbanding dengan tahun lepas, iaitu sebanyak 12 kali ganda. So, pada pandangan saya, antara sebab utama peningkatan ini ialah disebabkan COVID-19 untuk 2 tahun yang lepas ini telah datang bersama-sama dengan sekatan sosial untuk semua orang. So sekarang dalam fasa endemik sekarang, orang ramai kita telah pun kembali pada aktiviti harian masing-masing macam sebelum pandemik. So maksudnya kanak-kanak kita dah kembali ke taska, tadika dan ruang pengasuh. So dengan kanak-kanak sekarang dah pergi ke tempat-tempat ini, ini tempat-tempat yang tertutup. Jadi penularan penyakit-penyakit yang berjangkit seperti HFMD ini dia pun makin meningkat. So kebanyakan kes dia berlaku di kanak-kanak yang umur kurang dari 5 tahun sebab dia masih pakai lampin dan masa main pun dia lebih kerap sentuh di muka, dia jilat permukaan, kurang cuci tangan lepas main. So sebab itulah kita dapat lebih banyak kes-kes baru-baru ini. Doktor, maksudnya virus ni merebak secara kontak lah ya? Ya betul. So dia merebak secara kontak langsung daripada kita punya air liur, najis dan juga cecair daripada ruam yang dah pecah, yang dah lepuk. Okey. Baik. Sangat-sangat berjangkit. Ya. Baik. Doktor, dalam kata lain disebabkan peningkatan pada kes ini disebabkan sebelum ni tidak ada sebarang kontak antara Duduk rumah anak-anak sendiri. kan. Jadi ini satu angka yang tidak perlu dibimbangi lah sebenarnya ya. Kita tak boleh kata seperti itu. Sebenarnya sebab sekarang kita tengah bandingkan dengan tahun lepas, dengan 2 tahun lepas, di mana macam kamu sebutkan kurang ada kontak sosial. So sebenarnya tak berapa tepat untuk nak bandingkan dengan 2 tahun yang lepas ini. Ya, betul. So yang lebih boleh membantu ialah kalau kita bandingkan dengan sebelum berlakunya pandemik. Dan pada setakat ini kita belum dapat angka-angka yang untuk kes sebelum pandemik ini. So itulah yang boleh bagi gambaran sama ada keadaan ini merisaukan ataupun sama seperti sebelum pandemik. Baik. Okeylah, kenapa kita tanya sebab kita tahu HFMD ni adalah kebimbangan ibu bapa tiap kali nak hantar anak ke taska kan. Tapi benda tu kita tak dengar sangat sebab kena kuarantin dan sebagainya kan sepanjang tempoh 2 tahun pandemik ini. Okey, apa pula antara simptom HFMD dan macam mana ibu bapa ni nak elak daripada anak-anak mereka dijangkit? Kita nak tahu selepas ini di Buletin FM, isu semasa dan info terkini. Pada yang mungkin kali pertama nak hantar anak ke pusat jagaan, taska, tadika dan sebagainya, doktor, apa simptom yang perlu kita ketahui tentang penyakit ini? So mula-mulanya lepas terdedah pada virus ini, pada mulanya dia tak ada simptom dulu. Dia melalui satu tempoh yang kita namakan tempoh inkubasi. So tempoh inkubasi ini berlangsung selama antara 3 ke 7 hari, di mana kanak-kanak ini dia tak ada simptom lagi. Seterusnya simptom yang paling awal yang kita biasa tengok ialah demam dulu. Dan seterusnya pada hari kedua, hari ketiga, barulah timbul dia punya ruamnya. So kebanyakan kes ruam, lebih daripada 95% kes, dia berlaku di tangan kanak-kanak. So termasuk tapak tangan, jari dan di pergelangan tangan. Dan lepas tu dia kerap juga dijumpa di dalam mulut. So dalam mulut dia boleh berada di bibir, di lidah, di lelangit dan juga di bahagian tekak juga. Dan ruam yang ada di tangan dan kaki dia tak sama bentuknya dengan ruam yang ada di mulut. Yang berada di tangan dan kaki dia merah dan dia boleh berisi cecair yang jernih yang boleh pecah nanti. Dan ruam di bahagian mulut pula dia punya rupa bentuk dia seperti ulcer, dan ulcer ni dia sangat sakit untuk kanak-kanak. So so sebab dia sakit, kanak-kanak ini dia tak mampu nak makan dan nak minum. Okey. Doktor, kalau kita tengok jangkitan melalui air liur, cecair lepuh dan juga najis pesakit kan. Anda kata kalau dekat satu nursery ni ataupun tadika ada beberapa budak HFMD, boleh ke kita kata mereka ni tak jaga kebersihan sangat ataupun tak asuh dengan sebaiknya, doktor?
So susah nak katakan dia tak jaga kebersihan jadi dia baru boleh dapat penyakit HFMD. So ada setengah-setengah orang di mana dia jaga kebersihan dengan Sebaiknya. cara yang betul dan sebaiknya, tetapi dia masih boleh dapat dia punya penyakitnya. Dia sama dengan COVID. Walau kita jaga pun risiko penularan tu tetap ada lagi. Ya. Tapi untuk kurangkan dia punya risikonya di mana kita nasihatkan untuk jaga kebersihan. Ya. Dan pada khususnya seseorang kanak-kanak yang dah ada HFMD tu, dia tak patut hadir di taska dengan tadika untuk kurangkan risiko penularan. Ringkas doktor, rawatannya macam mana? So rawatannya dia tak ada rawatan yang spesifik malangnya. Kita tak ada ubat yang spesifik yang boleh merawatkan HFMD. So rawatannya ialah apa yang kita namakan secara supportif, maksudnya dia cuma merawat dia punya simptom dia. So, kalau kanak-kanak tu ada demam, dia bagi ubat demam. Kalau dia sudah mendapat komplikasi HFMD iaitu dehidrasi, kekurangan air, so dia mungkin memerlukan rawatan di hospital untuk air secara intravena. Baik. So, terpulang kepada dia punya simptom dia. Lagi satu, Ali, saya rasa ibu bapa yang anak dia tak sihat, janganlah hantar ke tadika. Jangan pentingkan diri sendiri, nanti jangkit anak-anak lain, menyusahkan orang lain pula.